Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Okay, terima kasih Puan Pengerusi Majlis yang berusaha, Cikgu Abdullah bin Sulong, barisan timbalan, guru-guru, seterusnya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Dan tidak lupa juga ucapan terima kasih kita kepada Al-Fadil Ustaz Zakaria di atas pimpinan membaca surah Yasin, tahlil dan doa itu tadi. Semoga pahalanya berlipat ganda dan sampai pahalanya kepada hajat-hajat yang telah kita niatkan, insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di bulan Ramadan, yang mana bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh nikmat, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sediakan kepada seluruh makhluknya di atas muka bumi ini, dan khususnya kepada manusia. Jadi bulan Ramadan ini, seperti mana yang kita sentiasa maklumi, kita hadapi pada setiap tahun, merupakan bulan yang mana kita ditarbiyah ataupun kita berada di dalam satu madrasah, yang mana madrasah inilah sepanjang 12 bulan ada satu bulan yang mana bulan madrasah ini iaitu bulan pendidikan ataupun bulan muhasabah, yang mana kita nak memuhasabahkan diri kita. Sama ada kita nak muhasabah ataupun tidak, maka kita terpaksa mengikuti laluan muhasabah ini, ya. Sama ada kita sedari ataupun kita tidak sedari, maka kita sekarang telah berada di dalam bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Jadi alangkah ruginya kita kalau Ramadan kita yang lalu dan Ramadan kita yang ni kita tidak dapat meningkatkan amal ibadah kita seperti mana yang para sahabat, para anbiya, para salihin telah berusaha bersungguh-sungguh menghidupkan Ramadannya. Kalau kita lihat dan kita sedar bahawa sebelum sampai ke bulan Ramadan, kita telah mengalu-alukan kedatangan Ramadan ini, yang mana kita dianjurkan di dalam sebuah hadis dengan doa yang mana imam-imam baca setiap hari selepas solat. Sama ada kita faham ataupun tidak faham, pada hari ini kita nak memahami apa yang imam baca. Kita nak bawa ke dalam diri kita, apa yang kita doa tu kita nak realisasikan pada Ramadan kita kali ini, yang mana sebelum kedatangan Ramadan ini kita sering membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apa maksudnya? Ini adalah sebuah hadis dipetik daripada sebuah hadis daripada Anas bin Malik, ya. Jangan kita ingat sekadar doa, tapi dia adalah dipetik daripada hadis Anas bin Malik. Jadi hadis ini datang dengan dua matan ataupun datang dengan dua jalan, yang mana ada yang menyebutkan wa balighna Ramadan,
Balighna, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Dan ada yang menyebut wa bariqna Ramadan, dan berkatilah kami hingga ke bulan Ramadan. Jadi kalau kita lihat situasi yang berlaku di sekitar kita, sama ada sedar ataupun tidak sedar, bahawa mungkin di kalangan kawan-kawan kita yang sebelum ini berdoa bersama-sama kita, bahawa inginnya dia sampai ke bulan Ramadan yang akan datang, tapi ada yang belum sampai Ramadan telah pergi menemu Allah Subhanahu Wa Taala, dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah doa-doa yang ulama ajarkan kepada kita, yang dipetik daripada hadis, supaya kita berdoa, supaya kita dapat terus sampai ke bulan yang barakah ini, yang mana setiap gerak-geri kita, nafas kita, jika kita beramal dengan saranan-saranan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah seluruh kehidupan seluruh kehidupan kita itu berada di dalam pahala. Jadi ada di kalangan sahabat-sahabat kita sampai pada hari pertama Ramadan tidak sempat untuk menunaikan Ramadan, kerana Allah telah jemput dia. Dan mungkin juga kita, mungkin hari ini kita sempat berpuasa 1 hari, 2 hari, dan kita tak tahu esok bagaimana. Mungkin malam ni kita tidur, esok dah kita tak bangun-bangun. Jadi kita sentiasalah rebut peluang Ramadan yang ada ini, supaya kita dapat buat yang lebih baik, dan supaya Ramadan ini merupakan, kita anggap sebagai Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Jadi kalau kita lihat, saya tak nak bawa hari ini kepada perkara membatalkan puasa, perkara yang perkara-perkara yang wajib puasa, niat-niat puasa, benda tu setiap tahun kita dah hadapi. Tapi apa yang saya nak bincangkan pada hari ini, ataupun nak kongsikan dengan sahabat-sahabat pada hari ini, ialah pengisian Ramadan itu sendiri. Adakah kita melaksanakan pengisian Ramadan, ataupun di bulan Ramadan kita sama, tahun lepas pun kita buat benda yang sama, tahun ini kita buat benda yang sama juga. Kita ambil satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah berkenaan dengan puasa ini. Kita tengok, kalau kita baca surah Al-Baqarah, kalau sebelum ni kita tak ambil cakna pun bahawa itu adalah ayat berkenaan dengan anjuran berpuasa dan ayat berkenaan dengan puasa, iaitu ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 183 hingga ayat 187. Di mana ayat 183 ini berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini khitab. Kalau dalam bahasa tafsir, istilah ulama-ulama tafsir disebut khitab. Khitab ini orang yang diseru. Kalau kita lihat, ia satu ayat seru. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman tu? Kalau kita rasa kita termasuk di dalam kalangan golongan orang yang beriman, maka kita amatilah ayat ini. Jadi kalau kita tidak laksanakan apa yang diseru oleh ayat ini, maka kita dah tergelincir daripada landasan ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu. Kalau kita tengok banyak lagi ayat-ayat seru yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, tapi dia tak tujukan kepada orang-orang yang beriman. Dia kata ya ayyuhan nas, contohnya dalam ayat-ayat lain. Hai manusia, kenapa dia tak sebut ya ayyuhallazina amanu seperti mana ayat ini? Kerana ini khitab, puasa ini khas. Puasa Ramadan ini khas kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita tergelincir daripada ibadah puasa ini, sebahagian daripada nikmat iman kita itu telah lari daripada kehidupan kita. Sebahagiannya telah lari kehidupan kita. Khitabnya khusus kepada orang-orang yang beriman.
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wajib. Tidak ada masa ni kita sibuk-sibuk nak buat puasa sunat, tak ada. Dalam bulan Ramadan ini adalah puasa wajib yang Allah tetapkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang yang sebelum kita juga ditaklifkan dengan berpuasa. Tapi puasa tu janganlah kita takwil macam mana orang dulu puasa macam mana. Itu syariat pada zaman dia. Dan ini adalah syariat di zaman kita, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu juga dengan solat fardu. Bagaimana kita solat fardu? Banyak orang pertikai. Nabi menerima solat itu semasa Nabi telah berhijrah. Tapi kalau sebelum tu tak ada solat lagi, macam mana orang dulu solat? Kita tak payah pertikaikan benda tu. Sebab orang dulu dia dengan syariat dia, dan dia solat mungkin dengan cara dia, cara yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan pada dia. Itu kaedah-kaedah dia, yang mana bila dia khitab kepada umat Nabi Muhammad, maka umat Nabi Muhammad dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang berpuasa ni, apa matlamat akhir dia? Apa tujuan dia? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, Allah sebut dah, la'allakum tattaqun, supaya mereka ni bertakwa. Supaya mereka bertakwa. Bertakwa tu benda Ustaz. Kalau saya mengajar di sekolah dulu, bila sebut ni budak tanya, takwa benda Ustaz? Takwa. Takwa benda. Jadi kita sebut belaka takwa. Mungkin ada masjid takwa. Desa takwa. Macam-macam. Apa takwa? Kalau kita tengok, masa zaman saya belajar dulu, kena ngapa? Satu buku tu dia ada takrif takwa. Ma huwa takwa? At-taqwa huwa imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Dia kata benda takwa itu nak boh dulu. Masa tu boh peringkat atas, saya peringkat bawah. Kutiba alai imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Dia kata takwa ni ialah melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Sebab tu bila dalam tafsiran yang dibuat oleh para ulama, maka takwa ini ditakrifkan sebagai kita takut kepada Allah. Takut kepada Allah dengan apa? Dengan kita melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Itu dia takwa. Dan takwa ini juga merupakan suatu tarbiyah kepada umat Islam, merupakan suatu intipati ta'abudiyah. Ta'abudiyah ni maksudnya ialah perhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau kita lihat, bila kita rasa sifat kehambaan tu sebenarnya mulia. Bukan sifat kehambaan tu orang kata hina, tapi sifat kehambaan itu mulia di sisi Allah. Kalau kita lihat orang yang sombong, bangga diri, riak dan sebagainya, ada sifat kehambaan tak di situ? Tidak ada. Sudah tentu tidak ada. Tapi sifat kehambaan ni, orang yang rasa rendah diri, tawaduk, hormat pada orang lain, jadi syukur. Okey, itulah dia yang dinamakan kehambaan. Sebab di antara perhubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga, Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, melainkan untuk kau menyembah kepadaku. Kau menyembah. Bila kita sembah ni, kita adalah hamba kepada yang
kita sembah pencipta kita. Itu kita sifat kehambaan. Tempat yang paling mulia manusia adalah ketika ia sujud. Masa itu ia paling dekat, paling rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu di dalam solat kita, ketika kita sujud, dalam solat hajat kita, ketika kita sujud, kita digalakkan supaya ketika itulah kita cetusan hati kita merayu, merintih, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memakbulkan segala permohonan kita. Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Jadi selama ni kita dah hidup, mungkin ada yang 40 tahun, mungkin ada yang 50 tahun, ada yang 55 tahun. Berapa tahun boh? Nak rapat jik dah boh kata. Jadi pernah tak kita dalam diri kita ni, pernah tak kita sujud dalam solat kita khusus untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas dosa-dosa kita yang lalu? Pernah tak? Kalau pernah, alhamdulillah. Jadi kita teruskan setiap hari kalau boleh di bulan Ramadan ni, dan seterusnya kita sujudlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa kita ustaz, kita orang demikian. Setiap manusia tidak terlepas daripada kesilapan, seperti mana yang telah dicetuskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Setiap Bani Adam, setiap anak Adam ni tak pernah terlepas daripada melakukan dosa. Sama ada, Cikgu Tamizi, sama ada dosa sengaja ataupun dosa kita tidak sengaja. Kadang-kadang dosa ni kita rasa tak dosa, tapi kawan kita berasa hati. Contohnya lah, saya bergurau dengan Cikgu Syahari. Cikgu contoh kalau nak bergurau dengan orang perempuan kan lain pula kan. Contoh dengan Cikgu Syahari, saya bergurau. Cikgu Syahari lambat mari surah. Mazhab mana ni? Mazhab Syiah ke Khawarij? Jadi mungkin saya bergurau, saya nak bergurau, tapi Cikgu Syahari terasa hati, dak hormatlah seorang orang tua ke. Cakap lebih kurang. Kan? Kita maknanya saat ni. Okay. Bi'ah insaniyah. Bi'ah insaniyah Cikgu Saidi. Okey, baik. Jadi di situ berlaku yang kita kata dosa yang kita tidak sedari. Jadi sebelum ni kita ingat gurau-gurau saja, tapi bergurau itu mendatangkan dosa. Itu dosa tak sedar. Dosa hak kita sedar pun ada, tapi kita senyap buat tak tahu je. Tak rasa pun kita nak mohon pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus. Itulah yang kita katakan dalam kaedah Islam ini sebagai, kita kata muhasabah. Bila kita muhasabah, kita tahu kita berdosa, apa kita buat? Itulah, bila kita berdosa, kita mohonlah ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita terus lagi dengan puasa yang telah ditetapkan kepada kita ini. Kita tengoklah, kita nak muhasabah lah puasa kita ini sejauh mana, yang mana Imam Ghazali telah membahagikan puasa-puasa ini kepada 3 tingkat. Puasa Imam Ghazali bagi 3 tingkat, Cikgu Saidi. Tak tahulah kita nak duduk di tingkat mana. Bukan Imam Ghazali kata 3 tingkat tu maknanya mu semua ni puasa orang awam. Maknanya kita ni sampai orang awam je. Tak. Tapi kita boleh pergi ke tingkat-tingkat yang seterusnya. Dengan apa? Dengan kita mengambil cakna, dengan mengambil tahu. Dengan kita buat perubahan-perubahan. Macam kita buat penambahbaikan. Orang kata penambahbaikan. Mungkin dalam kehidupan kita seharian, dalam bidang kerja kita, kita nak buat penambahbaikan. Tapi dalam ibadah kita, kita tak cakna untuk membuat penambahbaikan. Okey, yang mana Imam Ghazali kata ada 3 bahagian puasa, iaitu puasa awam.
puasa awam ni ialah puasa orang ramai. Ustaz pun mungkin boleh masuk dalam kategori puasa awam. Dan yang kedua, puasa al-khawas. Puasa yang khusus. Khawas ni puasa yang khusus. Jamak bagi khusus khawasun. Bahasa Arab dia khawasun ni ialah puasa yang tersangat khusus. Kemudian puasa khawasul khawas, dia ada khusus yang tersangat khusus. Jadi tingkat dia puasa yang awam tadi adalah puasa yang biasa-biasa ni lah. Budak sekolah puasa pun gitu, hak mula belajar puasa pun dah masuk dalam keadaan itu. Dan tingkat yang keduanya, puasa khawas. Puasa khawas ni ialah puasa orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh. Puasa khawas, puasa orang soleh. Jadi kita tak nak ke pergi ke meningkatkan puasa kita tu ke puasa orang soleh. Puasa orang soleh ni macam mana? Kalau kita puasa orang awam ni tadi, Imam Ghazali kata dia menahan diri daripada lapar dan dahaga. Mana menahan diri daripada makan dan minum. Kemudian waktunya daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Itulah puasa al-khawas. Dia puasa awam. Dia menahan diri daripada makan dan minum. Kemudian perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini awam. Dapatlah puasa awam. Okey, puasa dah dapat. Okey, selesai. Kemudian nak meningkatkan ke tingkat yang kedua, iaitu puasa al-khawas. Puasa al-khawas ni dia upgrade sikit, buat penambahbaikan sikit, di mana tadi lengkap semua dah hak puasa awam, kemudian kita tinggallah daripada mulut kita ni. Mulut kita, anggota kita, mulut kita. Hak kalau dulu buahi cakap, orang Terengganu kata buahi cakap. Buahi cakap. Tapi orang luar kata lain. Orang Terengganu kata buahi cakap. Okay. Buahi cakap, buahi sembang. Cakap banyak. Cakap banyak. Jadi kita tinggal hak ni bulan puasa. Cuba kita tinggal. Tak, saya nak tanya Kak Ha, kalau Kak Ha tengok orang cakap banyak, berahi tak? Tak berahi tak? Mulut lembek dia. Mulut lembek. Tak, tu saya bahasa-bahasa orang Terengganu. Kalau kita dengar orang perempuan kata, mulut lembek tu. Mulut lembek tu kadang cara orang. Cakap-cakap benda yang tak baik. Cara Amir, dia tak kira lah. Mendapa kadang kita cakap benda hak tak betul, kita cakap kok. Benda hak tak betul. Kita tahu dah tak betul. Tapi buat sedap cerita. Ni kita tinggal. Kita tinggal. Kemudian ulama kata lagi, selain daripada kita menjaga mulut kita, kita jaga mata kita. Kita jaga mata kita. Kalau kita nak ambil gambar betul-betul. Jangan kita ambil gambar, kadang nampak macam nak ambil gambar ni, tapi kita fokus seorang je. Fokus. Ada niat tak baik. Lepas tu kadang ini ada berlaku. Kadang saing-saing, dia suka kenak. Dia suka kenak. Dia ambil gambar, ramai-ramai dia fokus seorang. Lepas tu dia atur. Dia kata kuat sembang. Hari pertama saya pergi sekolah. Saya pergi sekolah di sekolah ni, sekolah Bukit Payung. Saya dah tahu tengah-tengah tu baru je guru besar panggil bucak. Saya tengah-tengah bucak, telefon berdering banyak kali. Saya pun tak tahu nak angkat tengah bucak. Tak angkat banyak kali, takut ada emergency apa-apa. Jadi saya pun tekan tengok. Ada dah blebem dia tu. Ada dah orang hantar gambar saya, blebem dia tu. Tak tahu siapa ambil gambar. Kata kuat blebem dia tu. Maknanya kawan-kawan kita. Saya tak marah. Saya tak marah. Saya tahu kawan-kawan ni suka bergurau. Tapi maknanya yang kita nak kaitkan bahawa
melalui mata kita tadi, cikgu dah, melalui mata kita ni banyak sangat. Kadang-kadang kita tengok, kita ni mata kita kalau kita tak jaga, kita tengok bini kita, kita nampak orang lain. Masalah tu. Kita tengok bini kita, kita nampak orang lain. Tu masalah. Sebab kita tengok bini kita, kita nampak orang lain. Tu ada masalah. Tuan-tuan jangan terkejut. Jangan terkejut. Benda-benda macam ni biasa berlaku. Masalah psikologi. Orang belajar kaunseling dia tahu lah. Masalah psikologi. Masalah psikologi. Jadi ini adalah sesuatu yang tak baik. Sebab tu Islam ajar kita, mata kita raddul basar. Bila kita berjalan, raddul basar. Kadang-kadang orang ramai kata saya, Ustaz sombong kau. Ustaz sombong kau. Apa? Dah Ustaz macam cakap dah apa nak tengok korang. Dia sebenarnya takkan kita nak khabar, saya duk tengok awak saya duk tengok. Takkan gitu. Kadang kalau kita tengok kan, comel ni. Lain pula kan. Maknanya mengalih sedikit pandangan. Tu Cikgu Saidi, raddul basar. Kalau Cikgu Saidi nak elok daripada kata rasa nak bini 2, bini 3, raddul basar banyak sikit. Maknanya gitu. Doa supaya dapat, tapi benda hak kita hak main tengok-tengok orang tu tak bagus Cikgu Saidi. Tak bagus. Sebab ia daripada punca tu yang dia jadi tu. Orang kata daripada mata turun ke hati. Tu. Kadang-kadang hak tak comel pun jadi comel. Bini hak comel di rumah pun jadi rasa hak ni comel. Tu masalah dia. Bila dah kahwin baru tahu, Allah nyesal aku. Dak padang baloh. Dak padang. Kadang-kadang salah bini tengok telefon. Orang puang mana pula ni? Jauh comel. Marah dia orang puang maknanya. Tak? Tapi bila dah balah gitu barulah kita duk mikir, Allah dak padangki roh aku. Dak padangki. Jadi daripada mata ni banyak benda-benda yang kita kena elok. Zaman sekarang bukan sahaja benda ni terlalu mudah. Melalui telefon. Kita buka telefon, dia marilah iklan macam-macam. Kadang dia mari apa tu, hak tu. Dia timbul status benda. Dia timbul gambar hak pelik-pelik. Kadang bini tengok, dia kata, mana ada gambar orang puang haja dalam telefon. Kita nak buat mana yang mari sendiri ni. Saya pun tak erti nak tutup kan ada mari gambar orang lain. Sensitif sangat gambar orang lain ni dalam telefon. Dan saya tengok ramai kawan-kawan kita yang tak boleh buat password dekat telefon dia. Dia nak buat password kat telefon tak boleh. Sebab apa? Sebab bini marah. Curiga. Siapa dia? Faham-faham sendiri ya. Siapa yang tak boleh buat password tu faham-faham sendiri. Curiga. Tak betul. Benda ni berlaku. Jadi password ada, alhamdulillah. Tu orang debel tu. Orang debel. Dengan nakuk. Takut baru buat saat ni password tu kot. Balik rumah kena buka. Okey, baik. Jadi itu yang kita kata melalui mata. Jadi bulan puasa ni kita start sekarang, kita mulalah jaga dan hinggalah seterusnya. Jadi puasa yang khawas ni tadi kita boleh hindari. Dan juga tadi mulut, mata dan juga telinga. Kalau kita berakhirlah dengar lagu-lagu hak ngoya tak tahu ke benda tu tak, ataupun kita dengar, kita ni berakhir dengar orang cerita, kadang kita pergi kat orang ni, kita provoke dia, suruh dia cerita. Dia kat jenis gitu. Suka berakhir orang bercerita. Tapi kalau Cikgu Sofi bercerita, saya memang seronok. Dia memang hebat, dia cerita tu seolah-olah berlaku depan mata. Tapi cerita benar lah, cerita benar. Jadi hebatnya. Jadi kita jangan pergi ambil cerita-cerita hak tak molek kita dengar. Bulan puasa ni kita hindar. Sebab tu bila kita dapat tingkat-tingkat puasa ni, yang ni lah ulama kata puasa kita ni merupakan penjara kepada syaitan.
penjara kepada syaitan. Sebab dia boleh menghalang kita daripada perkara-perkara yang tidak baik dan juga meningkatkan kita pada perkara-perkara yang baik. Jadi syaitan tak lewat benda. Bulan puasa dia kena rehat. Ada kat orang tanya, dah kata syaitan kena ikat Ustaz? Nak ikat pun ni syaitan kau. Nak ikat pun ni syaitan. Kalau kita kata ikat syaitan, maknanya tak ada dah orang jahat baik lah ke? Tapi di bulan Ramadan ni, keberkatan bulan Ramadan, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka. Jadi perumpamaan itu adalah untuk menunjukkan kepada kita bahawa rahmat-rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni, lipat ganda pahala amalan yang dibuat oleh kita ni menjadi halangan kepada syaitan dan iblis dalam bulan puasa ni. Jadi kalau kita duk mikir secara secara literal, orang kata secara direct gitu, memang kita tak dapatlah nak fikir macam mana syaitan boleh kena garing. Lepas tu ada lagi buat jahat, ada lagi orang yang mulut celupa, ada lagi orang yang buat perkara-perkara yang terlarang, tinggal amal ibadah dan sebagainya. Jadi itulah orang kata hubungannya di antara bulan puasa dengan amalan yang tidak baik, yang dikatakan bahawa syaitan itu diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kalau dia mari hasut kita pun tak. Jadi kita pula berpuasa, maka Allah sebut di dalam suatu ayat, man sama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kalau kita melalui puasa kita di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan, maka kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa kita yang lalu. Ni yang syaitan dengung ni, Allah panjang dah, banyak dah aku asu orang, tapi ghufira lahu, Allah ampunkan dosa kita. Ma taqaddama, apa yang terdahulu, min zambi, apa yang terdahulu daripada dosa-dosa kita. Jadi syaitan penimpala bila Allah beri jaminan gini. Dia dah buat kerja banyak. Bulan puasa ni tambah lagi lah. Kita dengan puasa Al-Khawas ni, kita cuba tingkatkan kepada puasa yang khawas, maka syaitan-syaitan akan terbelenggu dengan amalan-amalan yang kita amalkan pada bulan Ramadan, insya-Allah. Dan saya rasa sahabat-sahabat semua insya-Allah boleh dapat puasa puasa Al-Khawas ini, puasa umum ini, insya-Allah. Kalau kita tengok puasa yang berikutnya, iaitu puasa Khawasul Khawas, iaitu puasa tingkat yang paling lebih tinggi, iaitu puasa yang diamalkan oleh para anbiya, para sahabah, puasa Khawasul Khawas, dan siddiqin dia mengamalkan puasa Khawasul Khawas. Macam mana Khawasul Khawas ini? Khawasul Khawas ini peringkatnya lebih tinggi lagi, Cikgu Saidi. Cikgu Saidi nengung boleh ke tak? Boleh ke tak? Cikgu Saidi target ni lah, tahun ni. InsyaAllah boleh Cikgu Saidi. Jadi puasa Khawasul Khawas ini tingkat yang paling tinggi. Kalau yang kedua tadi kita rasa memang kita boleh buat, insya-Allah boleh buat. Tapi yang Khawasul Khawas ini pengamalan dia yang lebih tinggi, darjatnya lebih tinggi. Apa kelebihannya daripada puasa-puasa yang lain tu? Apa lebihnya amalan daripada puasa-puasa yang lain tu? Jadi Khawasul Khawas ini, apa yang dia buat adalah berkenaan dengan hati. Berkenaan dengan hati. Bermulanya bulan puasa ni kita tengok hati kita boleh tak bersangka baik pada orang? Boleh tak satu masa, boleh tak kita buat perkara-perkara yang bila kita tengok orang, semua kita sangka baik? Kalau sebelum ni
Bila kita tengok orang, kita kata, nak sangka baik guana. Jangan kata, gitu. Jangan kata gitu. Makna kita cuba sangka baik. Ya. Sebab itulah kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi makan kepada seorang wanita yang bukan Islam, tetapi dia telah mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengah Nabi suat, masa tu juga dia cela Nabi. Kalau kita Cikgu Saidi guana, kita wi ke dia, suat mulut dia. Lepas tu dia kata pula macam-macam. Guana rasa. Suat sekali dengan pinggang-pinggang. Kalau Cikgu Loh khabar saya baru ni, dia kata tengah-tengah wi makan lembu. Tengah-tengah wi makan lembu tanduk dia. Dia kata dia ni dak kenang budi. Orang wi makan tanduk. Tapi tanduk sayang tu dia bukannya tanduk sungguh, tanduk sayang. Kalau dia tanduk sungguh, dak cukup tanah. Jadi maknanya kita nak tengok sini bahawa hati, kita nak jaga hati. Dalam puasa khawas, kita kena banyak jaga hati. Dan para sahabat ketika datangnya Ramadan ini, kita tengok apakah amalan-amalan yang para sahabat buat bila datangnya Ramadan. Okey, yang pertama, para sahabat sebelum lagi daripada datang Ramadan tu, kalau kita start daripada tadi yang kita doa tadi, ingat tak kita doa mula-mula tadi? Sebelum datang Ramadan kita dah doa. Kita kata Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Maknanya awal lagi kita dah sedia dah nak masuk bulan Ramadan. Kita dah bersedia dah. Inilah yang para sahabat buat. Sebab tu imam-imam kita di masjid buat doa supaya kita dapat masuk ke bulan Ramadan dengan penuh persediaan. Kita dah tahu dah bila kita ni akan mati. Sebab tu kita digalakkan supaya bulan puasa ni kita merasakan inilah puasa yang terakhir pada kita. Kita buat bersungguh-sungguh. Kemudian selain pada berdoa, banyakkan berdoa di bulan Ramadan. Kasratud doa yang dianjurkan oleh para sahabat, yang dianjurkan oleh Nabi dengan banyaknya berdoa. Jadi bukan berdoa untuk masuk ke Ramadan sahaja, tapi apa-apa saja doa. Apa-apa saja doa. Kita mulalah di bulan Ramadan yang kita dah sampai ini. Kehidupan kita sebenarnya di bulan Ramadan ni, adakah kita beramal untuk kita menjadikan kehidupan kita ni kehidupan yang penuh dengan ibadah? Contohnya, Islam ajar kita start daripada kita nak tidur. Bukan start daripada kita bangun tidur. Start daripada kita nak tidur. Kita dah diajar supaya berdoa. Berapa orang yang amal benda ni? Berapa orang? Kita nampak benda tu memang sunat, tapi benda tu adalah sunnah Nabi. Kita ingat benda sunnah Nabi. Kalau kita kata Cikgu Saidi nak bi'ah insaniyah, nak amalkan sunnah Nabi, benda hak senang. Cikgu Saidi sebut banyak benda tentang bi'ah insaniyah ni. Kita tengok bab berdoa saja. Bab berdoa. Hidup kita sentiasa dalam pergantungan kita pada Allah. Sebab tu kita dianjurkan berdoa. Hidup kita dianjurkan berdoa kerana pergantungan kita pada Allah. Kalau saya nak macam pergi dekat camp motivasi apa semua, dia tanya seorang-seorang, mungkin kita dah ingat kejut. Benda doa nak tidur. Sudah. Kalau kita amalkan, mesti kita ingat. Kadang-kadang tu letih sangat balik kerja. Letih balik kerja, bukan kata orang lain, saya sendiri pun kadang kita duduk berehat je, bukan nak tidur. Kita berehat, tiba-tiba terlelap mata. Terlelap tu kita dah tidur tanpa kita berdoa. Doa bukan susah pun. Senang je. Bismikallah, dengan namamu ya Allah. Ahya wa amut. Aku hidup dan aku mati. Dah apa bah?
Selalu baca lain ke? Oh, tak apa baca lain pun, janji berdoa. Ada niat boh. Ada niat nak berdoa. Boh kata salah baca lain. Ustaz. Boh ada niat-niat tu doa lain. Ada cerita. Cerita katanya mak dia ajar anak dia waktu baca tidur. Tapi anak dia kata apa ayah dia baca lain nak tidur kata dia. Jadi anak tak tidur. Bukan doa makan. Boh jauh lagi pada doa makan. Jangan cerita babi boh. Cerita kediang. Takut Cikgu Saidi minta balik. Okey. Ingat cikgu-cikgu, walaupun benda ini satu kecil, kita nampak perkara kecil, kita kata budak-budak sekolah tadika belajar. Budak-budak sekolah tadika, Bismikallahumma ahya wa amut. Kita kata budak tadika baca. Tapi sebenarnya itu adalah sunnah Nabi. Kalau kita ajar pada anak kita, kita pun dapat pahala. Kita tak baca, anak kita baca pun kita dapat pahala dah. Sangat senang. Dengan nama Allah, aku hidup dan aku mati. Itulah dia doa. Dan begitulah Islam ajar kita setiap pergerakan kita apa semua dengan doa. Sebab tu kita dengar orang kadang-kadang apakah amalan dia ni, sentiasa dia dijauhkan daripada malapetaka Allah SWT. Kita tak tahu. Kadang-kadang inilah doanya, hak yang jadi berkat pada dia, amalan. Sebab tu benda kita belajar ni, saya tak suka kadang orang belajar, kita tengok gitu pergi ngaji apa ni, ngaji situ, ngaji sini, ngaji situ, ngaji sini, tapi tak amal langsung. Tak amal, tak ada guna. Kita ngaji tak guna. Serupa kita belajar pedagogi, pendidikan, tapi kita tak guna pedagogi tu. Kita ngajar ikut kita, ikut suka kita je. Jadi tak? Jadi tak? Tak jadi. Memang tak jadi. Begitulah dengan benda yang kita belajar. Kalau kita tanya, benda ni tahu, benda tu tahu, benda ni tahu, benda tu tahu, tapi amal tak? Tak amal. Hak ni Islam tak nak. Islam tak nak. Memang kita digalakkan ataupun kita dianjurkan supaya belajar. Tetapi belajar kita tu berserta dengan amalan. Sebab tu yang kata tadi, doa tidur pun kita tak ingat. Sebab apa? Sebab kita tak amal. Jadi walaupun pendek tapi kita tak amal, tak akan jadi. Tak akan jadi. Tiada keberkatan dalam Ramadan kita. Jadi kita nak Ramadan yang berkat ini, kita beramallah dengan doa-doa. Kalau kita rasa tak ingat, kita rasa apa ni, ada benda-benda yang kita nak belajar, boleh kita tanya mana-mana untuk kita amalkan. Walaupun kita belajar tu ilmu kita sedikit, Cikgu Amir, tapi kita amal. InsyaAllah ilmu yang sedikit dengan amalan ini akan barakah insya-Allah. Jadi selain daripada doa, tawajuh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang para sahabat buat bila masuknya bulan Ramadan ini, kita berdoa, kemudian kita bertawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu tawajuh? Apa itu tawajuh? Bila kita sebut, ulama kata tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita berhadap-hadapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebelum ni kita tidak ada rasa kita nak lepas pada waktu kerja kita, pada waktu malam kita tidak ada masa pun kita nak berhenti seketika membuat amalan-amalan sunat untuk kita bertawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah amalan-amalan para anbiya dan salihin, salafus salih dulu. Inilah amalan-amalan dia ketika bulan Ramadan dan bulan biasa. Kemudian memperbanyakkan Al-Quran, memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Jadi kita dah buat dah program membaca Al-Quran ini, yang kita tengok dalam jadual ada baca Quran berpasangan. Ada 2 orang
ada baca Quran berkumpulan. Kalau tidak sempat berkumpulan, bacalah sendiri-sendiri, seorang, berdua dan juga beramai-ramai. Maknanya kita perbanyakkan. Kalau dulu kita kata bulan biasa saya dah baca sokmo dah, tak apa baca sokmo, tapi dalam bulan Ramadan ni perbanyakkan. Kemudian amalan-amalan sunat seperti qiyamul lail. Okey, seperti qiyamul lail. Inilah para sahabat buat. Amalan-amalan dia qiyamul lail. Mungkin sebahagian daripada orang yang dah hadir ke masjid pada bulan Ramadan ini yang kita buat, iaitu solat tarawih, itu dah termasuk dalam sebahagian daripada qiyamul lail kita. Jadi kalau solat tarawih pun kita tidak boleh hadir dan kita tidak boleh amalkan, maka rugilah kita di bulan Ramadan ini. Dan kita tak tahu, kalau tahun lepas kita hadir 30 hari cukup, tahun ni kita kurang, mana tidak ada peningkatan. Mana di situ akan berlaku kemerosotan dalam ibadah bulan Ramadan kita. Jadi bukan sekadar Ramadan, tapi kita kena meningkatkan juga seluruh amalan lain. Okey, budaya kita ni orang kata kalau banyak ulama-ulama sekarang mu'asirin ataupun mu'asarah ni, ulama-ulama terkini, dia sebut kita ni sebagai penyembah Ramadan. Disebut sebagai penyembah Ramadan. Kenapa? Kerana kita beribadah bila tiba Ramadan saja. Dan benda ini bukan kata tepat dan bukan kata tak tepat. Dua-dua boleh diandaikan. Sebab kalau kita tengok, saya pergilah sepanjang 3 hari kita berpuasa ni tak, masuk hari ketiga ni, Cikgu Huda kata penuh sejik. Dan tak pernah kita tengok orang sembahyang tu sampai apotika di kaki 5 tata, tapi penuh. Tapi saya mengharapkan supaya benda ini berterusanlah sehingga akhir Ramadan dan seterusnya. Tapi setakat pemerhatian saya setakat ini, dia habis malam ketiga ni, dia makin kurang sikit. Malam keempat kurang, malam kelima kurang. Bersangka baik. Itu bersangka baik. Bagus. Tapi dah nampak dah. 3 hari saya pergi ke Sembahyanglah kat lain. Kita pergi ke surau yang beberapa masjid. Kita tengok, saya suka bila bulan Ramadan ni saya bergerak. Malam ni masjid ni, malam esok masjid ni, malam lusa masjid ni. Dalam masjid, saya pergi masjid Surah Haji Makzin. Ni orang kata lebih kurang kita buat macam pemerhatian, kaji selidik. Tak? Pemerhatian kita. Kita tengok. Surah Haji Makzin tu, kalau waktu subuh dia paling banyak 4 soft penuh. Dan paling sikit 1 soft setengah. Tapi bila bulan Ramadan ni, alhamdulillah penuh. Penuh sampai keluar. Dan juga waktu isyaknya begitu. Malam pertama dan malam kedua saya di situ. Saya tengok penuh, alhamdulillah. Dan saya malam semalam pergi ke Masjid Ustaz Faizal. Ustaz ini bakal sokok. Ada tak Haji Faizal? Ada Haji Faizal. Saya pergi ke Masjid Haji Faizal. Ada apa ni? Saya datang tempat jauh sikit, tengok penuh. Saya kena semayang di koridor. Sama juga saya rasa di masjid-masjid lain. So, saya penuh. Terpaksa semayang di koridor. Tak apa, tapi inilah yang kita nak. Kalau dapatlah macam ni Ramadan kita dan seterusnya, kita dapat sembahyang penuh macam ni, kita nampaklah kekuatan umat Islam, insya-Allah kekuatan umat Islam. Jadi kita doalah sama-sama supaya perkara ini berkekalan, ya, insya-Allah. Kita galakkanlah anak-anak kita, suami-suami kita supaya pergi solat berjamaah di masjid, supaya kita dapat mengimarahkan
seperti mana amalan-amalan para anbiya dan para salafus soleh, insya-Allah. Moga Ramadan kita pada kali ini mendapat keberkatan dan mendapat puasa yang tingkatnya khawasul khawas, insya-Allah. Insya-Allah. Dan seterusnya, saya hampir sejam dah ni. Boleh juga merah sekarang. Okey. Mana 9.30. Tahu ucapan bos pendek. 9.30 kita berhenti. Bos kata ucapan pendek. Okey, ucapan bos pendek. Jadi jadi inilah satu masa kesempatan yang kita ambil untuk kita mengisi Ramadan kita dengan perkara-perkara yang berfaedah, perkara-perkara yang bermanfaat. Dan satu yang lagi saya nak kongsikan, bahawa para salafus salih dan para sahabat Nabi, bila tiba bulan puasa ni, dia berkhulwah. Kalau kita berkhalwat tu lain, khulwah. Khalwat ni dia dia dua istilah. Khulwah dengan khalwat ni dia lain. Khalwat ni antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim. Okey, itu dia dipanggil berkhalwat, ditangkap khalwat. Itu. Berkhulwah ni adalah kita mengasingkan diri. Istilah dia mengasingkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun yang lebih ringan sikit daripada tu, dia panggil i'tikaf. I'tikaf. Jadi ini amalan para salafus soleh. Kalau kita nak kita punya tingkat puasa kita meningkat, itulah maknanya dengan cara kita berkhulwah tadi, ataupun kita i'tikaf tadi, kita dapat mengkhususkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat jaga mata kita yang tadi. Kita nak jaga mata, mulut, telinga, untuk kita perhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalan-amalan ini berlaku di zaman Nabi, zaman para sahabat, dan juga zaman para tabi'in. Dan zaman kita ni amat kuranglah amalan-amalan ini berlaku. Dan insya-Allah kita cubalah kita lapangkan masa. Kalau ada hari cuti kita itu, kita buatlah, ambillah kesempatan ini dalam sekali dalam seumur hidup kita, kita dapatkan amalan ini supaya kita dapat merasai nikmat-nikmat kita berkhulwah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita i'tikaf di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beriktikaf ni juga banyak syarat-syarat iktikaf yang perlu kita pelajari, yang perlu kita tahu apa syarat-syarat iktikaf dan sebagainya. Jadi dengan ada niat dan sebagainya untuk kita beriktikaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya rasa cukup sekadar itu dulu perkongsian kita pada kali ini dengan Ramadan pada kali ini, insya-Allah. Jadi saya tidaklah berkongsi dengan kawan-kawan tentang syarat sah dan batal puasa, tetapi hanyalah perkongsian di mana bagaimana kita nak meningkatkan atau membuat pengisian ataupun membuat perubahan kepada diri kita dalam melaksanakan puasa yang di hujung-hujung usia kita ini, supaya puasa kita itu walaupun sekali dalam hidup kita, kita dapat mencapai tingkat-tingkat puasa yang orang kata tingkat ini kita sebut sebagai taraki, iaitu peningkatan daripada tahap rendah kepada tahap yang lebih tinggi. Jadi sekadar itu saja tazkirah saya pada kali ini, insya-Allah. Semoga apa yang saya kongsikan tadi sekiranya ada manfaat, bersama-samalah kita amalkan. Jika ada silap dan salah, itulah adalah dari kelemahan diri saya. Jadi saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.